Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Haris Daniel bin Abdullah, akan membentangkan tajuk Nasab Anak Angkat. Petikan daripada surah Al-Ahzab ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah fa'in lam ta'lamu aba'ahum fa'ihwanukum fid dini wa mawalikum walaysa 'alaikum junahun fima ata'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafuran rahima. Artinya, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seugama dan sebagai maula-maula kamu. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya. Tetapi yang dikira berdosa itu ialah perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Terdapat 3 turutan hukum daripada surah Al-Ahzab ayat 5. Yang pertama, wajib menasabkan anak angkat dengan nama bapa kandung. Yang kedua, anak angkat yang tidak diketahui bapa kandungnya boleh dipanggil dengan panggilan saudaraku. Yang ketiga, jika menasabkan anak angkat dengan nama bapa angkat secara tidak sengaja, tidak berdosa. Tetapi sekiranya sengaja, ianya berdosa. Sebab nuzul ayat 5 surah Al-Ahzab. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Zaid bin Harisah, bekas hamba Rasulullah. Rasulullah telah memanggil Zaid bin Harisah sebagai anak angkat sebelum kerasulan baginda. Tetapi orang ramai memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Lalu Allah menurunkan ayat ini yang melarang perbuatan tersebut dan memerintahkan untuk menasabkan anak angkat kepada bapa kandungnya. Kaedah istibat hukum berdasarkan lafaz ud'uhum. Ulama mengistibatkan hukum ayat di atas berdasarkan lafaz ud'uhum, iaitu fi'il amri yang menunjukkan perintah suruhan yang membawa hukum wajib. Oleh itu, anak angkat wajib dinasabkan kepada bapa kandungnya. Menasabkan anak angkat kepada bapa angkat adalah dilarang sama sekali. Batas pergaulan anak angkat dengan keluarga angkat. Yang pertama, memberikan pendidikan secukupnya kepada anak angkat dan anak kandung sejak kecil, terutamanya tentang aurat dan adab pergaulan dalam keluarga. Yang kedua, menjaga batas pergaulan seperti sentuhan dan bahasa badan antara anak angkat dengan keluarga angkat. Yang ketiga, menjaga batas aurat dalam kalangan ahli keluarga apabila anak angkat telah akil baligh, kerana keluarga angkat bukanlah mahram. Terdapat 5 kesan menasabkan anak angkat kepada nama bapa angkat. Yang pertama, pernikahan. Yang kedua, nafkah dan tanggungjawab. Yang ketiga, perwalian. Yang keempat, pewarisan harta dan wasiat. Dan yang kelima, pergaulan. Yang pertama, pernikahan. Jika diwalikan oleh orang yang tidak sah nasab seperti bukan bapa atau saudara lelaki kandung, maka perkahwinannya tidak sah. Yang kedua, nafkah dan tanggungjawab. Nafkah dan tanggungjawab terhadap anak kandung adalah wajib dan lebih berat daripada anak angkat. Yang ketiga, perwalian. Selain pernikahan, wali berperanan penting dalam banyak perkara seperti dalam pengurusan harta, penjagaan anak yatim dan haji. Yang keempat, pewarisan harta dan wasiat. Pembahagian harta pusaka kepada anak angkat bermakna memberikan harta yang bukan haknya. Anak angkat hanya berhak mendapatkan wasiat dan hibahnya. Yang kelima, pergaulan. Anak angkat merupakan bukan mahram. Pergaulan dengan keluarga angkat seperti batas aurat dan adab pergaulan perlu dijaga. Terdapat 6 hikmah suruhan menasabkan anak angkat kepada bapa kandung. Yang pertama, mengiktiraf bapa kandung supaya dapat mengekalkan pertalian nasab antara mereka. Yang kedua, memelihara selisih keluarga supaya tidak bercampur dengan orang yang tiada hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, menjaga batas aurat dan pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat kerana mereka bukan mahram. Yang keempat, memastikan hukum perkahwinan anak angkat perempuan sah apabila walinya ialah bapa kandungnya. Yang kelima, memelihara hak seorang anak angkat kepada bapa kandungnya seperti hak perwarisan harta pusaka. Dan yang keenam,
anak angkat dapat mengenal asal-usul keluarga kandung supaya tidak berlaku kekeliruan pada masa hadapan. Antara kelebihan mengambil anak angkat, yang pertama, mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga angkat dengan keluarga kandung. Yang kedua, membantu keluarga yang kurang kemampuan tetapi mempunyai ramai tanggungan. Yang ketiga, memberikan kebahagiaan kepada keluarga yang tidak mempunyai zuriat. Yang keempat, melahirkan perasaan kasih sayang antara anak angkat dengan keluarga angkat. Terdapat beberapa kaedah terbaik penyelesaian aurat dan batas pergaulan. Antaranya, mengambil anak angkat dalam kalangan ahli keluarga yang terdekat seperti anak perempuan daripada adik-beradik sebelah bapa atau anak lelaki daripada adik-beradik sebelah ibu. Yang kedua, menjadikan anak angkat sebagai anak susuan sebagai 5 kali kenyang sebelum mereka mencapai umur 2 tahun. Yang ketiga, jika mereka telah berumur lebih daripada 2 tahun, berikan pendidikan agama yang secukupnya sejak kecil tentang batas aurat dan adab pergaulan dalam keluarga. Yang keempat, memberitahu anak angkat tentang keluarga kandung mereka supaya mereka tahu asal-usul keturunan mereka. Antara langkah-langkah yang boleh diberikan kefahaman kepada orang ramai menasabkan anak angkat kepada bapa kandung ialah mengadakan program dakwah. Selain itu, membuat kempen kesedaran menasabkan anak angkat. Di samping itu, mengurangkan birokrasi pendaftaran anak angkat. Kemudian, memudahkan pengurusan pengambilan anak angkat. Sebelum mengakhiri pembentangan ini, terdapat 2 soalan kefahaman yang akan diberikan. Soalan yang pertama, terangkan cara ulama mengistibatkan hukum menasabkan anak angkat kepada bapa angkat. Jawapannya, ulama mengistibatkan hukum ayat di atas berdasarkan lafaz ud'uhum, iaitu fi'il amri yang menunjukkan perintah suruhan yang membawa hukum wajib. Oleh itu, anak angkat wajib dinasabkan kepada bapa kandungnya. Menasabkan anak angkat kepada bapa angkat adalah dilarang sama sekali. Soalan yang kedua, jelaskan 2 kelebihan mengambil anak angkat. Jawapannya, antara 2 kelebihan mengambil anak angkat ialah dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga angkat dengan keluarga kandung. Seterusnya, dapat membantu keluarga yang kurang berkemampuan tetapi mempunyai tanggungan yang ramai. Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Pengetua SMKA Haji Muhammad Yassin, Ustaz Muhammad Azhar bin Tumin dan guru-guru PSI iaitu Ustaz Sani dan Ustaz Abdullah kerana sudi membimbing dan memberi galakan kepada kami dalam usaha untuk menyiapkan video tajuk PSI untuk tingkatan 5. Semoga usaha kecil kami ini memberi manfaat kepada semua pelajar di Malaysia yang menduduki subjek PSI SPM, insya-Allah. Sekian, ini saja pembentangan daripada saya. Sesungguhnya, yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya, kedua-duanya datang daripada Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.